الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين وآل كل والصحابة أجمعين وإلى أرواح أسلافنا وحواشينا وأقاربنا ومشايخنا ومحبينا ومن له حق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. صدق الله العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia daripadanya dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa merahmati, memberkati serta meredai kita dunia hingga ke akhirat nanti, insya-Allah.
Baik, sebelum pada kita nak masuk pada pengajian, marilah sama-sama kita niat sahaja aku i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita niat sahaja aku menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab kita Aqidatun Najin, muka surat 19, baris yang ke-12 daripada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Ja'far As-Sadiq rahimahullahu ta'ala, katanya, bersahabat aku 400 orang sufi. Bersahabat aku 400 orang sufi. Dan aku tanya akan mereka itu daripada 4 masalah. Maka tiada seorang pun menjawab akan daku. Seorang pun tak ada siapa jawab. 400 orang. Nah, tiada seorang pun yang menjawab akan daku. Maka duka citalah aku kerana yang demikian itu. Maka aku lihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada mimpiku. Maka bertanya ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan halku. Maka aku khabarkan akan dia. Aku khabarkan akan dia, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan demikian itu, daripada apa yang berlaku. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya olehmu akan daku. Mana soalan tu? Tanya saya. No. Nabi kata, tanyakan olehmu akan daku, akan masalahmu itu. Maka berkata aku baginya, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa hakikat tauhid? Apakah hakikat tauhid? Tauhid itu apa dia? Dan apakah had akal? Takrif akal itu apa dia? Apakah had akal, yakni takrif akal? Dan apa had tasawuf? Takrif tasawuf itu apa dia? Dan apa hakikat fakir? 4 soalan tu. Jadi dia duduk berkawan seramai 400 orang tu, duduk tanya-tanya, seorang pun tak boleh jawab. Jadi bila tak boleh jawab, maka mailah duka cita dalam hati dia, mari serabut. Kita berkawan nak tanyalah masalah apa semua kan. Tanya-tanya tak boleh nak jawab, tak ada siapa jawab. Jadi dalam keadaan dia duka cita tu, dia tidur, maka dia mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya apa masalah. Dia kata ada masalah. Maka dia ceritakan Rasulullah sekian-sekian. Maka Rasulullah kata, tanyalah aku daripada soalan hakmu tanya depa ni, apa dia?
Maka dia bawa mai 4 soalan. Yang pertama, apakah hakikat tauhid? Yang kedua, apa takrif akal? Yang ketiga, apa takrif tasawuf? Yang keempat, apakah hakikat fakir? Nabi jawab, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun hakikat tauhid itu, maka yaitu hakikat tauhid barang yang terlintas dengan hatimu, maka yaitu binasa. Apa saja yang terlintas pada hatimu, tak kisahlah terlintas apa pun, maka semua tu binasa. Sebab apa? Sebab hak terlintas mai tu semua benda baru. Bila benda baru, maka binasalah dia. Nah, tu dah. Maka kata dia, sekalian segala hak terlintas pada hatimu tu, maka iaitulah binasa, yakni bahru, yang fana ia, yang binasa ia. Satu, bermula Allah Subhanahu wa ta'ala bersalahan bagi yang demikian itu. Tuhan tak serupa dengan tu. Kenapa? Kerana Tuhan tidak baharu. Tuhan tidak binasa. Maka bermula Allah Ta'ala bersalahan bagi yang demikian itu, tak serupa dengan semua hak kita duk, semua segala barang yang baru atau segala yang terlintas pada hati kita. Sebab apa? Kerana tiada dapat menyamai segala yang baru. Tiada dapat menyamai segala yang baru itu akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat tauhid. Betul lah apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ambil mafhum daripada sinilah, daripada apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang terlintas pada akal kita, maka semua tu binasa, semua tu baru, yang fana, yang binasa ia. Jadi Allah tidak binasa, Allah tidak baru, maka Allah bersalahan daripada demikian, tak serupa dengan apa yang terlintas dalam fikiran kita. Itu dia. Sebab tu Imam Ghazali dia kata apa? Hakikat makrifat, hakikat kenal itu, nak boleh kata dia tu kenal Tuhan, ialah mereka yang dapat membezakan antara qadim dan hadis. Yani orang yang dapat membezakan antara yang sedia dengan yang baru. Berarti orang yang dapat membezakan antara Allah dan juga makhluk dia. Tu orang panggil kenal. Kalau tak boleh nak beza juga, dia letak Tuhan begitu begini, duk menyamakan Tuhan dengan makhluk, tu tak kenal. Tu orang panggil tak kenal. Sehingga dia dapat beza di antara yang qadim dengan yang baru, antara Allah dan makhluk, dia dapat beza akan dia. Tu baru panggil kenal. Selama mana tidak lagu tu, maka orang tak panggil kenal. Baik. Satu, itu hakikat tauhid. Maknanya kita kena reti beza antara qadim dengan hadis.
Kita kena reti beza antara makhluk dengan Tuhan. No? Hamba boleh panggil tauhid. Kalau tak boleh nak beza, macam mana nak tauhid? Nah, tu dia. Adapun kata dia, dan adapun had akal, yakni ta'rif akal, definisi akal. Apa dia akal? Dan adapun had akal itu, maka sekurang-kurangnya meninggalkan dunia yang di atasnya dan meninggalkan berfikir pada zat Allah Subhanahu wa taala, meninggal berfikir pada zat Allah Azza wa Jalla. Itu akal. Sekurang-kurang kata dia akal, meninggalkan dunia dan yang di atasnya. Ada tu, kena berik dulu situ. Kena berik dulu. Dia tak berik tak boleh tu. Sekurang-kurangnya meninggalkan dunia. Habis itu. Takat tu ya. Akal ni kata dia punya takrif dia, maka sekurang-kurang takrif akal itu meninggalkan dunia. Bukan tinggal dunia makna mati. Tinggal di sini bukan tak ambil langsung, ambil setakat keperluan. Tinggal di sini maknanya tidak ambil dunia serta jatuh cinta ia kepada dunia. Maka bila kita jatuh cinta kepada dunia, maka akal kita akan berfikir kepada dunia, meninggalkan Tuhan. Maknanya bila kita mula sayang pada dunia, akal kita akan sentiasa bersama dengan dunia, berfikir tentang dunia, bagaimana nak tambah dunia, bagaimana nak kaya, bagaimana sehingga meninggalkan Allah. Maka bila lagu tu orang panggil orang tak ada akal. Bila meninggalkan fikir mengenai apa yang Allah Ta'ala jadikan, meninggal berfikir tentang kejadian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan semata-mata kita berfikir kepada dunia yang mana kita nak kepada dia, yang mana kita nak kepada dia untuk apa? Untuk nak memuaskan hawa nafsu kita. Untuk nak memuaskan hawa nafsu kita, maka hak tu kita kena tinggal. Baru panggil berakal. Maknanya tidak banyak berfikir kepada dunia. Tak boleh fikir langsung, bukan. Maknanya apabila kita mengguna akal terlebih banyak kepada dunia, sampaikan kita tinggal atau melupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Itu maknanya meninggalkan dunia. Baik. Bukan tak ambil langsung. Tak ambil langsung tak boleh. Tu dia. Kalau ambil banyak boleh tak? Boleh. Tapi jangan letak dalam hati. Jangan jadi bahan untuk kita sentiasa memikirkan kepada dia. Jangan menjadikan bahan untuk kita menyibuk-nyibukkan akal kita untuk berfikir tentang dia. Tu. Tak ambil tak boleh. Pasal apa pula tak ambil tak boleh dunia? Dah kita duduk atas dunia. Ada makan, ada nak pakai, ada nak tinggal, tempat tinggal, kenderaan, rumah, makan, minum, tanggungjawab, anak, isteri, semua tu nak pada dunia. Tapi dunia mana? Dunia yang membawa kepada akhirat.
Yang sebut dunia saja ni, dunia untuk memuaskan hawa nafsu semata-mata, tidak berkait dengan akhirat. Jangan salah faham. Salah faham pakai tak kerja. Nah, pasal apa tak kerja? Dunia. Lepas tu nak makan apa? Serah Tuhan. Nah, tu orang tak ada akal. Mana yang dikehendaki dunia di sini, dunia yang untuk memuaskan hawa nafsu dia semata-mata. Adapun dunia yang apabila kita ambil dia untuk tujuan akhirat, maka dia jadi akhirat. Dia bukan dunia, walaupun rupa dia dunia. Nah, rupa dia dunia, hakikatnya akhirat. Demikian juga ada kita duk buat akhirat, duk buat benda-benda yang nak bawa akhirat, maknanya kita buat akhirat. Tetapi kalau kita buat kerana dunia, dia tak jadi akhirat, dia akan jadi dunia. Nah, contoh apa? Kita sembahyang kerana riak, nak tunjuk-tunjuk kat orang, kata dia rajin sembahyang, dia begitu, dia begini. Nah, dia nak apa panggil apa, ada riak, ada ujub. Maknanya dia ambil benda sepatut benda tu benda akhirat, tapi dia buat kerana dunia, maka bukan akhirat, itu dunia. Hak tu pun kena tinggal. Berarti kena buang segala sifat tu. Sembahyanglah biar jadi akhirat, jangan jadikan dia sebagai dunia. Rupa dunia tapi tujuan akhirat akan jadi akhirat. Rupa akhirat tapi tujuan dunia jadi dunia. Nah, jangan silap faham. Contoh kita kata dunia untuk akhirat, maknanya setiap apa yang kita gunakan dia, nah, untuk ke jalan Allah, tak kira lah jalan maknanya dakwah ke, atau untuk bantu orang ke, nah, bantu fakir miskin ke, nah, untuk apa dia, untuk memertabatkan Islam ke, semua kena pakai dunia ni, kena pakai modal belakang ni. Masjid kalau tak ada duit boleh buat program tak? Tak boleh. Saya tak boleh ambil, jangan duk kutip duit hari Jumaat tu dunia. Nah, tak ada hak tu, program akhirat pun tak berjalan. Segala program tak jalan. Ni lampu ni dunia ni, tapi kita guna untuk apa? Akhirat. Maka ni akhirat, walaupun rupa dia dunia. Nah, tak ada lah kita duk buka lampu cerah lagu ni, buka kipas besar lagu ni, buka aircon lagi belakang, nak panggil Coldplay mari dah dah masjid kita kan? Ada tak ada? Kita sebut isu hangat lah. Biasa panggil penyanyi mai sini. Tak ada. Maka kita guna semua untuk jalan Allah, guna semua untuk agama Allah. Berarti walaupun rupa dia dunia, harga beribu-ribu, 40,000, 50,000, dia adalah akhirat. Sumbangkanlah, ini adalah dana akhirat. Jangan duk silap faham. Silap faham jadi miskin kita. Miskin Tuhan tak suruh. Kalau kita kaya untuk pergi sumbang kepada Coldplay macam malam kemarin tu, tu dunia tu. Beli tiket 2-3 ribu, tak pasal-pasal. Nak pergi tengok orang melompat, orang melolong. Tu ya. Hidup diri tengah padang tu ji, 600. Cuba tabung masjid lalu ke depan dia, ada nak buh 600. Selagi ada biru, biru lah juga.
Apa maknanya? Mana apa je? Selagi ada biru, birulah juga. Ni biru. Nah, apa dah? Merah payah sikit lah. Ada orang yang betul-betul sedap tu, tahulah. Dan kita bukan hukum lagu tu semua. Ada orang mampu, ada orang tak mampu. Yang kita dah sembang tadi, orang mampu beli tiket konsert RM600, duduk berdiri cangkung, duduk berdiri cacang sampai ke habis. Nah, RM600. Kalau tabur masjid lalu belum tentu lagi RM10 nak boleh masuk. Apatah lagi hak bayar RM3,500 tiket nombor 1. Mana je? La haula wala quwata illa billah. Sebelum ni ada bangkangan tak supaya jangan buat? Ada. Tapi depa dengar tak? Tak. Maka kalau lagu tu jangan marahlah kalau orang kecam pun. Pasal kita cari pasal. Orang dah bagi tegahan. Dia berkata ini adalah satu jalan untuk masukkan duit pada negara. Ini adalah satu jalan untuk memperkenalkan Malaysia kepada negara luar. Tak ada jalan lain kan? Habis tuan-tuan. Redha dengan maksiat, redha dengan kekufuran. Kita duk pergi sokong hak bendera banyak warna tu, LGBT tu. Kita seronok dengan dia. LGBT kaum yang dilaknat oleh Allah. Kita bersama dengan mereka. Rela beratur hujan pun. Maka Nabi bersabda, Al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia kasih di akhirat nanti. Atas dunia ni dia cinta kepada siapa, hati dia kasih pada siapa, dia akan duduk bersama dengan kawan tu di akhirat esok. Kalau neraka pun neraka. Takkan Nabi nak mohon. Tu abang kita tak ada akal. Tak masuk dalam hak akal ni, tak masuk ni sebab apa? Dunia. Nah, orang yang ada akal maknanya orang yang tinggal dunia. Dunia mana? Dunia yang menjadi habuan kepada hawa nafsu semata-mata. Nah, bukan kata tak bagi kita kerja. Islam suruh kita jadi kaya. Nah, dengan sebab kaya itulah kita boleh buat segala-gala. Bukan Islam suruh kita jadi miskin, tak ada. Sehingga Nabi bersabda, kadal fakru an yakuna kufra. Nabi bersabda, kadal fakru an yakuna kufra. Hampir-hampirlah orang yang fakir itu menjadi kafir. Maknanya terlalu dekat bagi orang yang fakir untuk jadi seorang yang kafir. Terlalu dekat. Bila dah tak ada apa-apa, nah, nak makan tak ada, nak pakai tak ada, nak hidup tak ada apa,
Ikut orang letak syarat. Syarat buang agama pun tak apa, janji hidup. Dia pun sanggup pergi ambil barang dalam gereja. Nampak? Sebab apa? Kerana terlalu fakir. Fakir itu sangat hampir kepada kufur. Dengan sebab itu tuan-tuan, akhir zaman bila kata hampir kiamat, Allah Ta'ala angkat ayat 1/3, tanaman 1/3 tahun pertama. Tahun kedua angkat ayat 2/3, tanaman 2/3. Tahun yang terakhir 3/3 ayat Tuhan tak bagi. Dan juga tanaman pun bila ayat tak ada, tanaman nak main mana lagi? Tak ada. Pada ketika itu, pada ketika itu ada duit pun tak ada guna dah. Nak pergi beli apa? Barang pun tak ada, ayat pun tak ada, segala-galanya tak ada. Nabi kata pada saat itu, pada saat Dajjal mai itu, gandum sebiji pun tak ada, ayat setitik pun tak ada atas muka bumi. Ya, maka pada ketika itu orang yang selalu memperhamba, menjadi hamba kepada nafsu dia untuk mengumpulkan segala dunia yang ada untuk memuaskan dia, di saat itu Dajjal hentak sekali itu dia keluar dah. Jirah. Maka malam kemarin salah satu upacara panggil Dajjal. Lebih kurang gitulah. Sebab apa? Lagi banyak maksiat yang timbul. Nampaknya semakin dekat kita dengan kiamat. Jahiliah kembali, walaupun dalam suasana dan keadaan orang semua mengaji. Mengaji tetapi jahiliah. Nak buat macam mana? Dan satu lagi yang kita kata, bukan kita nak buang dunia, kita tak ambil langsung. Yang kita kata tolak tadi, dunia yang semata-mata memuaskan hawa nafsu, yang tidak ada tujuan akhirat dia. Tengok apa Allah Ta'ala sebut. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادُ فِي الْأَرْضِ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةَ. Carilah, tuntutlah dengan apa yang Allah Ta'ala bawa mai kepada kamu untuk akhirat kamu. Tuhan bagi apa kat kita? Guna semaksimal mungkin, jadikan dia sebagai akhirat. Kita beli kereta, kita nak buat maksiat ke dengan kereta tu? Tak. Nak muak keluarga, nak pergi ngaji, nak pergi cari makan, untuk nafkah, semua untuk kebaikan kita kata. Maka itu akhirat. Gunalah apa yang Tuhan buat mai pada kamu untuk akhirat kamu. Tapi janganlah tak ambil langsung habuan nak hidup tu. Sedekah saja ke? Sedekah, dapat berapa pun sedekah. Ni untuk akhirat, ni untuk buat masjid. Nak makan mana? Tak apa, nak makan serah Tuhan. Jangan. Kena ambil juga habuan kita nak hidup pun. Habuan nak pakai.
Nah, habuan nak makan. Nah, habuan tempat tinggal kita, habuan kenderaan kita kena ada. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dalam kamu duk cari tuntut akhirat, jangan kamu lupa habuan kamu untuk hidup di dunia. Tapi habuan untuk hidup dunia pun untuk akhirat juga. Makan minum tu lah habuan mu nak hidup. Tapi ada orang hidup kerana nak buat maksiat, ada orang hidup nak buat taat. Maka hak buat taat jadi akhirat balik. Dunia tadi. Kalau orang guna untuk buat buat maksiat, jadi dunia. Hak akhirat tadi pun jadi dunia, hak dunia dah tentu dah jadi dunia. Maka kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu, ihsanlah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Mu kena buat baik sebagaimana Allah buat baik kepada kamu. Nah, sebagaimana Tuhan murah dengan kita, Tuhan tak berkira bagi. Maka bila Tuhan bagi dengan tak berkira, kita jangan duk berkira sangat. Sat lagi habis saya punya. Sat lagi habis. Jangan duk berkira sangat. No. Sebagaimana Allah buat baik pada kita, demikian juga kita kena buat baik. Biar padan dengan Tuhan bagi kat kita. Kalau Tuhan tak bagi, padan muka. Ni Tuhan bagi kat dia, Tuhan tak kedekut kat dia, dia pula kedekut macam hak dia. Tak habis. Bersedekahlah. Tak habis. Nabi jamin, ma naqasa malum min sadaqah. Tidak akan berkurang harta kamu dengan bersedekah. Sila. Tak habis. Habis kot. Awak tak yakin dengan perkataan Nabi ke? Hak tak yakin tu dah habis tu. Sebab apa? Bubuh kan tarik main sunnah. Bubuh dah tarik. Sat lagi. Tak yakin tak payah. Wala tabril fasadu fil ard. Jangan muduk buat kerosakan atas muka bumi. Hak kemarin dulu itulah kerosakan. Di segi akidahnya, di segi adab akhlak, anak-anak kita rosak. Depa salah kasih. Sepatutnya depa kasih kepada Allah dan Rasul, kepada orang mukmin, tapi depa salah kasih. Orang kafir mari pakat sambut, depa mai duk lompat, duk kucuk mulut sama lelaki pun kita sokong. Tuhan buat baik denganmu, mu buat baiklah. Jangan dia cari pasal. Jangan duk buat kebinasaan, kerosakan atas muka bumi Tuhan ni. Tuhan buat elok dah hampa. Hampa nak balas lagu tu dengan Tuhan. Tahu ah. La ilaha illallah. Kemudian satu lagi had akal, dan yang di atas hak tadi hak sekurang-kurang had akal, sekurang-kurang takrif akal tadi meninggalkan dunia. Okey. Dan satu lagi, dan yang di atas mana takrif hak lebih tinggi lagi. Nah, takrif akal juga tapi hak tinggi lagi apa dia? Meninggalkan berfikir pada zat Allah Azza wa Jalla. Jangan duk fikir pada zat Tuhan. Jangan duk letak zat Tuhan bagaimana, macam mana, tak boleh. Lagu mana tak boleh.
Jangan berfikir, tinggal berfikir tentang zat Allah. Fikirlah kepada kejadian dia. Fikirlah kepada makhluk yang Allah Ta'ala jadikan. Jangan fikir tentang hal diri Tuhan tu, zat dia tu. Sebab zat Tuhan ni bukan arat, bukan jirim, bukan jenis petak, bukan jenis bulat, bukan jenis berupa, bukan jenis warna, bukan. Fikir pun tak jadi apa. Lama-lama bodoh gitu tak dapat apa. Dan itu juga adalah tegahan, larangan. Tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq. Satu, ada mai dengan kata tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fi zatillah. Nah, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi zatillah. Berfikirlah kamu kepada makhluk yang telah dijadikan Allah, jangan kamu berfikir tentang zat Allah. Tu dia. Tu hak akal bini. Jangan duk fikir tentang hakikat zat. Fikir nak buat kenal Tuhan tak apa. Kenal Tuhan melalui sifat dia. Fikir tentang sifat tak apa. Sifat yang wajib, sifat mustahil, sifat harus, tak apa. Tapi hakikat zat jangan. Tak usah duk cari pasal lah. Tuhan lagu mana? Duk di mana? Bila? Tu semua cari pasal tu. Di mana tu makna kita dah letak dah Tuhan tu ada tempat. Bila mana kita dah ikatkan Tuhan itu dengan masa. Lagu mana? Kelakuan Tuhan berkelakuan begitu begini, begitu begini. Berupa, berbentuk, berjirim, berjisim. Semua tu, semua itu ditegah. Sebab apa? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pun. Ini sirah lain pula. Tafakkaru fi ni'matillah. Mari. Ini sirah lain. Tafakkaru fi ni'matillah wala tafakkaru. Dia boleh dua tu. Dia boleh dua. Apa panggil dalam ilmu sarah ni ustaz berulang-ulang tu. Boleh kita baca tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru. Boleh juga. Oleh kerana dia hazaf. Kalau nak baca dengan dua pun tak apa, baca dengan satu pun tak apa. Hazaf satu, tak ada masalah. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru. Tatafakkaru atau wala tafakkaru pun tak apa. Tengok dalam ilmu saraf. Bila berulang-ulang ta. Iza takarrarat ta'an. Tengok dalam bab tu. Maka harus dihazaf akan dia. Dan boleh kita nak sebut, boleh kita tak nak sebut. Okey. Tafakkaru fi ni'matillah wala tafakkaru fi dhatillah. Artinya fikir olehmu pada nikmat Allah dan jangan kamu fikir pada zat Allah. Fikir nikmat Allah banyak tak apa, fikir. Lagi banyak lagi elok. Baik. Sikit lagi sikit ni. Dan adapun had tasawuf. Tasawuf tu apa? Had tasawuf. Tasawuf tu apa dah? Had tasawuf itu maka iaitu tasawuf meninggalkan dakwah. Ringkas ya Nabi bagi meninggalkan dakwah. Meninggalkan apa panggil apa? Duk mengaku tu, dakwa diri panggil. Tak.
Ada orang dakwa dia kata dia sampai ke Tuhan dah. Nah, meninggalkan dakwa artinya jangan dibangsakan suatu kepada makhluk. Nah, jangan dok mengaku hak kita. Nah, ni hakku, ni hak aku, ni hak aku, ni hak aku, ni kerana aku, ni sebab aku belaka. Nah, tinggalkan dakwa. Maknanya kembalikan semua tu kepada Allah. Itu tasawuf. Tinggalkan dakwa. Makna apa? Makna jangan dibangsakan sesuatu kepada makhluk dan menyembunyikan ma'ani, yakni segala rahsia. Dua nah. Dua. Yang pertama, jangan duk dakwa, jangan duk bangsa satu-satu benda tu kepada makhluk, kerana semua hak Allah, kembalikan hak kepada dia. Hak Allah. Nah, kalau kita rasa pandai pun Tuhan bagi pandai. Kalau kita rasa sihat pun Tuhan yang bagi sihat. Kalau kita rasa lapar pun Tuhan yang bagi lapar. Jangan buat balik kepada makhluk, buat balik ke Tuhan. Nah, jangan duk bangsa pada makhluk. Kita makan Panadol, Tuhan yang menyembuhkan. Nampak? Kita makan nasi, Tuhan yang mengenyangkan. Buat balik Tuhan. Jangan bangsakan kepada makhluk. Itu tasawuf. Jadi hilangkan wujudmu di bawah wujud Allah. Mana tak nampak kita. Kita nampak semuanya Allah. Hilangkan wujud kita. Banyak pula kena duk cara noh. Kena mengaji bab dia lah. Syuhud wahdah fil kasrah, syuhud kasrah fil wahdah lah. Macam-macam pula istilah yang digunakan dalam ilmu tasawuf. Nah, martabat-martabat dia tu. Supaya apa? Supaya kita tinggal dakwa, tinggal pengakuan, mengaku milik kita sebenarnya pada hakikat milik Allah. Sebab tu dia kata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal diri maka kenallah Tuhan dia. Wa man arafa rabbahu kalla lisanu. Apabila dia kenal Tuhan dia, maka bisulah lidah, kelulah lidahnya, tak boleh nak cakap apa. Sebab tak boleh cakap, sebab semua hak Allah. Mu nak cakap apa? Hakmu duk milik hak Allah, isterimu hak Allah, rumahmu hak Allah, dirimu hak Allah, matamu hak Allah, hatimu hak Allah, jantungmu hak Allah, lidahmu hak Allah, tanganmu hak Allah. Nak cakap apa lagi? Dah bukan hakmu, duk diam. Kalla lisan. Baru tak sombong. Pasal apa? Ingat bukan hak aku. Aku pinjam je pun. Bukan hak aku. Baru tak jadi sombong. Lagi mana kita duk mengaku hak kita, sombong. Ini saya punya. Saya punya. Nah. Dah kalau kita punya, mati buat pergi sekali lah. Bagi pinjam pegang je sat, pinjam guna sat. Mati kita orang lain pula guna. Mati kawan tu orang lain pula guna. Begitulah seterusnya. Nama bertukar nama apa, tanah tu bertukar nama berapa kali dah. Tak ada siapa nak bawa pi. Nah. Dia sendiri pun masuk dalam tanah. Dia tu. Baik, Allahu akbar. Nah. Tinggal dakwah. Dan satu lagi takrif tasawuf, menyembunyikan ma'ani, iaitu menyembunyikan segala rahsia. Nah, duk cerita, dia ni begini, tu dah kita dengan Tuhan. Nah, kita dengan Tuhan. Nah,
bagi orang yang sampai baru dia boleh rasa. Kita habaq kat orang bukan orang boleh rasa pun. Nah, nanti dia timbul pula ujub, timbul apa dia, riya, takabur. Nah, itu dia. Menyembunyikan ma'ani, yakni menyembunyikan segala rahsia. Nah, tak payah duk buka lah. Kita kalau zauq, kita rasa zauq. Nah, zauqi kita dengan Allah, rasa. Pendamkan rasa itu kita dengan Allah. Saat lagi jadi benda lain. Tu. Baik. Sikit satu dah. Dan adapun hakikat fakir. Fakir itu apa dia? Hakikat fakir itu maka iaitu bahawa tiada engkau memiliki akan sesuatu. Itu hakikat fakir. Nah, tiada engkau memiliki akan sesuatu dan tiada memiliki akan dikau oleh sesuatu. Mun tak milik apa? Nah, mu tidak memiliki sesuatu dan mu pula tidak dimiliki oleh sesuatu, hanya milik Allah. Mu bukan milik siapa-siapa, kecuali milik Allah. Mu tak punya apa-apa dan apa-apa tidak punyai kamu. Fakir. Nah, makna dia bahawa tiada engkau memilih akan sesuatu dan tiada memilih akan dikau oleh sesuatu. Dan redha engkau pada kedua hal itu. Kedua hal mana? Kedua hal bahawamu sebenarnya hakmu milik pun bukan hakmu. Nah, mu tidak memiliki sesuatu dan tidak memilih akan dikau oleh sesuatu. Mu redha dengan dua keadaan itu, dua kelakuan itu. Dan arti engkau tiada memiliki sesuatu, tiada engkau pandang akan yang ada pada engkau itu memilih engkau. Mu tak tilik pada apa yang ada pada kamu itu hak kamu. Nah, hanya engkau pandang pertaruhan Allah Ta'ala jua. Apa makna pertaruhan? Ada kita tu pertaruhan Allah. Apa dia? Pinjaman. Walaupun kita banyak duit, nampak kaya, kereta besar, nah apa sekalipun bukan milik kita, tetapi ia adalah pertaruhan Allah. Tuhan simpan kat kita saat bagi pinjam. Harus bagi Allah mengambil pada waktu yang dia kehendaknya. Bila bukan hak kita, hak Tuhan, Tuhan tolong simpan je kat kita saat, maka boleh je Tuhan nak ambil bila-bila masa pun. Maka harus bagi Allah mengambil pada waktu yang kehendaknya. Tuhan kehendak nak ambil bila? Dia boleh ambil bila-bila masa. Kita boleh tahan? Tak boleh. Pasal apa tak boleh tahan? Hak dia. Ya, dia nak ambil rumah sebuah, dua buah, dia ambil. Nak kata apa kita? Nah, tenangnya hati kita bila kita redha. Sebab apa? Hakmu. Mu nak ambil bila apa? Hakmu. Ikut mu lah. Nak buat lagu mana? Tu makna fakir. Kita fakir. Kita tidak memiliki sesuatu dan kita tidak dimiliki oleh sesuatu. Kita bukan hak orang lain. Kita tak milik sesuatu, tak ada benda kita. Dan orang lain bukan memiliki kita. Kita adalah milik Allah. Orang lain pun milik Allah. Barang yang kita milik pun milik Allah. Jadi harus bila Allah Ta'ala nak ambil. Dulu dia bagi pinjam mak, dia ambil mak. Dah. Dia bagi pinjam. Harta dia bagi pinjam.
Orang hak dah Tuhan bagi pinjam, dia ambil, mak pun dia ambil dah, ayah pun dia ambil dah. Bagi adik-beradik duduk ramai-ramai kecil-kecil dulu, bila dah besar apa semua, lama-lama dia ambil satu, dia ambil satu, dia ambil satu. Nah, hak ambil isteri, hak ambil isteri, hak ambil anak, ambil anak. Kita boleh kata apa? Nak kata Tuhan tak adil? Tak boleh. Hak dia tak adil apa? Hak dia. Tu dah no. Tu. Maka kita tak ada hak untuk nak menyatakan sesuatu di dalam milik orang lain. Nah, tu imam dia katak tangga dia. Nah, nak buh mozaik warna merah menyala. Tak pernah dibuat orang. Merah menyala. Tiba-tiba jiran dia bagi. Dia apa tu imam? Nak tukar mozaik ni. Beli warna apa? Warna merah. Merah ngau ni. Dia pun kata merah ngau. Merah menyala ni. Weh, tak boleh tu imam, tak cantik. Rumah aku ke rumah hang? Boleh tak dia nak pergi jiran nak pergi pandai-pandai rumah kita? Tak boleh. Macam tu juga kita nak mempertikai hak Allah, tak boleh sebab pemilik dia. Dari mana buh warna apa ikut dia lah. Mozaik merah satu, hijau satu, biru satu, kuning satu, ikut dia lah. Nampak tak? Kita duk kalut orang. Hak kita. Tak elok warna ni. Hak kita tu, mozaik tak ada lagi tu. Buat apa lah, apa kata elok. Duk kalut tanggung orang. Misal. Lagu tu dah. Habis setakat tu dulu untuk malam ni. InsyaAllah sekejap lagi lepas isyak no. Tahlil arwah Abang Man kita meninggal marin dulu kami kami kan dia meninggal hari apa? Dia tinggal tu tapi simpan kami simpan kemarin ya insyaAllah. Tak ingat di mana baru kemarin. Tak ingat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilm wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. اللهم انصر إخواننا من المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم أهلك اليهود والأمريكا ومن معهم. اللهم أهلك اليهود والأمريكا ومن معهم. الله يا منزل الكتاب ويا مدري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم وسلط عليه اللهم سلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.